لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saya muliakan dan mengurusi barisan AJK Imam Bilal Surau Al-Falah. InsyaAllah kita buat sedikitlah pengisian sementara kita nak tunggu solat Jumaat dan lebih kurang dalam 20 minit lagi, insyaAllah 20 minit, 25 minit lagi. Dan kita duduk, kita niat kita duduk iktikaf semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kita duduk semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia terima hanya amalan yang kita buat semata-mata kerana Dia sahaja, semata-mata kerana Allah sahaja. Kalau ada niat lain, kita doa dengan Allah, ya Allah, hatiku kurang ikhlas, ya Allah, bantulah diriku supaya hatiku ini lebih ikhlas kepadamu. Kita sama-sama doa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, insya-Allah. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari, baginda SAW ada sebut satu hadis yang maksudnya lebih kurang, orang yang keluar daripada rumah dia untuk pergi solat di surau ataupun masjid, maka setiap langkah yang dia langkah, satu langkah tu diberi satu ganjaran, dan langkah yang sama digugurkan satu dosa. Besar ganjaran dia daripada kita rumah kan sampailah ke tempat kita solat ni, semata-mata kita nak solat je, semata-mata kita nak solat je kerana Allah Azza wa Jalla. Satu langkah Allah Ta'ala gugurkan satu dosa, langkah yang sama Allah Ta'ala bagi satu kebajikan kepada kita. Kalau kita naik motor datang surau, macam mana kan? Tak kira langkah kan? Maka Allah Ta'ala kira juga minyak motor kita kan, sampai ke tempat kita solat. Dalam satu hadis yang sahih, lebih kurang saya ingat, kisah baginda SAW ada cerita satu kisah kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi beritahu, sebelum kamu ada 3 orang sahabat baik yang dia orang pergi musafir ataupun pergi jalan-jalan, tapi pada hari itu dia orang tak sempat nak balik rumah. Dia orang terpaksa masuk dalam satu gua. Cuaca tak berapa elok. Lalu dia orang masuk dalam satu gua. Tiba-tiba gua tu, pintu gua tu jatuh, depan pintu gua tu jatuh batu yang besar. Jatuh batu yang besar. Lalu dia orang pun dalam tu tak boleh nak keluar. Tolak-tolak tak boleh keluar, nak celah, tak ada pintu lain dah. Pintu tu je yang ada. Lalu 3 orang ni pun bincang-bincang. Dia cakap, okey, kalau macam tu, jom kita doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita cerita balik kebaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia pun setuju, 3 orang ni dia pun doa. Wahai Allah, pertama doa, wahai Allah, saya ni wahai Allah, ada mak ayah yang masih lagi hidup. Wahai Allah, saya ni ada mak ayah yang masih lagi hidup, dan saya ada bela kambing. Jadi dia berdoa, wahai Allah, susu kambing yang saya ambil daripada kambing saya itu tak ada siapa pun boleh minum dulu kecuali mak ayah saya dulu minum. Tak ada siapa boleh minum dulu kecuali mak ayah saya minum dulu. Dia doa dengan Allah dalam gua ni.
tak boleh nak keluar kan. Wahai Allah. Lepas tu dia pun beritahu, wahai Allah, satu hari, dia doa, wahai Allah, satu hari saya bawa kambing saya tu jauh sikit. Jadi bila saya balik, dah malam dah balik rumah, bawa kambing-kambing tu, dah malam dah. Bila malam, saya pun tengok mak ayah saya dah tidur dah. Tak sempat nak minum susu kambing saya. Saya pun pergi perah juga susu kambing. Lepas tu saya pun pergi duduk kat tepi katil mak ayah saya. Tengok mak ayah saya tidur, memang tidur nyenyak betul. Saya tak sampai hati nak kejutkan mak ayah saya suruh minum susu ni. Sebab saya dah nekat, tak ada siapa boleh minum susu ni kecuali mak ayah saya dulu. Lepas tu dia nak, wahai Allah, pada malam tu juga anak saya pun tak minum lagi. Sampai dia menangis-nangis, pegang kaki saya. Pegang kaki, Abah nak minum susu, Abah nak minum susu. Tapi orang tu cakap, wahai Allah, saya tetap tak bagi kepada anak-anak saya. Walaupun dia orang nangis-nangis, pegang kaki saya nak minum susu. Dan saya pegang susu tu sampai mak ayah saya bangun subuh esok. Pagi esok, baru mak ayah saya tersedar, barulah mak ayah saya minum. Lepas tu baru orang lain boleh minum, anak saya boleh minum. Sampai anak dia tidur, tak minum susu makan. Lepas tu dia cakap, wahai Allah, kalau kau redha terhadap apa yang saya buat, itu wahai Allah, tolong buka pintu gua ni. Lalu pintu gua tu terbuka sikit. Terbuka sikit. Tapi tak lepas lagi 3 orang yang keluar daripada pintu gua. Daripada gua tu tak lepas. Lalu orang kedua pun doa. Dia ada 3 orang kan, member kan. Orang kedua pun doa. Orang kedua pun cakap, wahai Allah, saya ni orang kaya. Orang kaya, orang berada. Dan saya jatuh cinta dengan sepupu saya, perempuan. Sepupu saya ni memang dah lama dah saya jatuh cinta. Tapi setiap kali saya ajak dia buat dosa, memang dia tak nak. Satu hari kemarau panjang berlaku di kampung saya, wahai Allah. Dan sepupu saya ni datang, dia tak ada makanan. Yang perempuan ni datang rumah saya, dia cakap dia nak makanan. Lalu saya cakap, wahai Allah, saya cakap tadi tu dekat perempuan tu, kalau kamu nak makanan boleh, saya bagi 120 dinar, tapi dengan syarat buat dosa dengan saya, buat maksiat dengan saya. Lalu sepupu saya setuju. Dia cakap macam tu. Lalu bila dia orang nak buat maksiat, tiba-tiba sepupu dia cakap, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Time tu dah nak buat maksiat betul lah. Tapi sepupu dia ni sebut takutlah kepada Allah. Terus saya pun lompat. Saya keluar, sepupu saya tu, saya bagi semua 120 dinar tu, dia bawa pergi semua. Tak jadi buat dosa kepada engkau, wahai Allah. Lalu dia pun doa, wahai Allah, kerana engkau redha terhadap perbuatan saya yang tinggalkan dosa kerana takutkan engkau, wahai Allah, tolong buka pintu gua. Lalu pintu gua pun terbuka sikit. Lepas tu tapi tak lepas lagi 3 orang ni nak keluar. Dan orang terakhir pula dia berdoa, giliran dia berdoa, wahai Allah, saya ada beberapa orang pekerja. Saya ada beberapa orang pekerja. Dan ujung bulan saya akan bagi gaji. Tapi seorang pekerja saya ni, dia kerja sampai ujung bulan, dia tak datang di gaji. Tunggu tak datang. Jadi duit dia, upah dia tu, saya ambil, saya beli kambing. Dan memang dia tak datang bertahun-tahun. Dan daripada kambing yang upah dia tu, saya beli kambing dia membiak sampai berpuluh ekor, beratus ekor, penuh lebah kambing dia. Satu hari, dia datang. Satu hari, wahai Allah, dia datang rumah saya, dia minta, Tuan, mana saya punya gaji? Lepas tu orang tu cakap, awak punya gaji, jom ikut saya. Pergi satu lembah. Lalu orang tu cakap, wahai Allah, saya pun cakap dekat pekerja saya yang lama tak datang ni, dia cakap, okey, upah kamu semua satu lembah. Orang tu cakap, pekerja cakap, Tuan jangan mainkan saya. Cakap betul, ini semua upah awak. Lalu orang tu berdoa, wahai Allah, pekerja saya tu ambil kambing semua sekali, beratus-ratus ekor semua dia balik, tanpa tinggal sempur pun untuk saya. Saya bagi semua sekali.
Nabi dia doa, wahai Allah, karena Engkau redha terhadap apa yang saya buat tu, wahai Allah, tolonglah buka pintu gua. Terus pintu gua tu terbuka, memang luas dan dia orang boleh keluar tiga-tiga. Jadi nak beritahu kita kan, hadis ni dia bawa banyak ajaran. Antara pertama adalah ikhlas kepada Allah. Ikhlas mata-mata kerana Allah. Orang pertama dia tak bagi orang lain minum kepada, kecuali mak dia minum dulu, ayah dia minum dulu, dia buat semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Orang yang kedua dia tinggalkan dosa yang ada hampir-hampir nak buat, tiba-tiba boleh cakap takutlah kepada Allah. Tu saya tinggalkan semata-mata kerana Allah, kerana takutkan Allah Azza wa Jalla. Kan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Orang yang ketiga dia bagi semua upah pekerja dia yang tak datang kan. Satu lembah beratus-ratus ekor kambing, semua sekali semata-mata kerana Allah. Penting amalan kita. Kalau amalan kita ni mesti kena ada ikhlas, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana tak ada lagi Tuhan selain Allah. Dia lah Tuhan yang sebenar-benarnya kan. Dia lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang buat langit Allah Ta'ala yang buat, bumi Allah Ta'ala yang buat, mak ayah kita Allah Ta'ala yang buat, anak cucu kita Allah Ta'ala yang buat, masa kita Allah Ta'ala yang punya kan. Masa kita Allah Ta'ala yang punya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah apa yang ada dan apa yang ada di langit, langit dan apa yang di bumi. Asyhadu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu masa depan kita kan. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, mafatih al-ghaib khamsun. Benda-benda ghaib ni ada 5. Ada 5 benda ghaib dalam pengetahuan Allah. 5. Allah sebut yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah. Ada siapa yang tahu apa yang dikandung oleh rahim-rahim kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang ada teknologi boleh scan baby kan, scan baby pun ada salah lagi, pun ada salah lagi. Kita tak tahu baby itu berapa umur dia lepas dia lahir. Kawan saya, doktor beritahu anak dia boleh hidup 2 tahun. 2 tahun. Anak dia akan kejam. Kejam dia bila-bila masa, pukul 11 malam, pukul 1 pagi. Kejam dia tak ada punya apa. Tiba-tiba dia tengah tidur dia kejam. Doktor beritahu 2 tahun dia boleh hidup. Lepas tu mati. Tapi sampai sekarang dah 23 tahun tak mati-mati. Pada kawan saya beritahu, setiap kali anak dia kejam, dia beritahu, saya akan bacakan 11 kali Al-Fatihah. 11 kali Fatihah. Dia baca Fatihah, baca dengan penuh tawajuh, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa tahu kan. Ma taghidul arham. Tak tahu apa yang duduk dalam kandungan rahim, apa yang dalam tentukan untuk baby itu kan. Tak tahu. Sampai sekarang masih lagi hidup kan. Allah Ta'ala sebut, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illa Allah. Ada siapa pun tahu bila hujan nak datang. Hujan nak datang memang kita tahu nampak gelap kan. Kita tak tahu berapa kandungan hujan nak turun, berapa mililiter tak tahu kan. Bila hujan turun, kita sekarang kita ada pemberian hujan kan. Kita rasa macam bau kan, boleh buat kan. Tapi bila hujan boleh stop tak? Tak boleh stop kan. KL tak berapa kali kita buat orek sini, buat longkang, orek sini, buat longkang. Tak boleh tak macam-macam kan. Tak ada siapa boleh kontrol kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang last sekali Allah sebut, wala ya'lamu mata taqumu sa'ah illa Allah. Tak ada siapa pun tahu bila berlakunya kiamat kecuali Allah kan. Ya ada 5 kan. Yang saya sebut tu 3. Jadi tak ada siapa pun tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Raya kan, tak ada siapa pun tahu. Raya hari Ahad, tak ada siapa tahu. Satu Malaysia 37 tahun tak ada siapa tahu yang raya awal sekali kan. Terkejut, dan dia terkejut, tak ada siapa tahu. Satu Malaysia tu kan. Satu Malaysia tak ada siapa tahu. Allah tak ada tahu dah yang kita akan raya cepat sekali kan. Terkejut kan. Mati lagi terkejut daripada tu. Mati datang lebih terkejut daripada terkejutnya raya. Allah sebut dalam Quran, yang datang kiamat ni baghtah.
Perkataan bangtah ni dia datang terkejut. Memang datang terkejut. Allah sebut tentang kiamat, dia datang dalam keadaan terkejut. Mati, dia datang dalam keadaan terkejut. Jadi preparation yang penting. Antara yang bagus, antara yang bagus yang Nabi SAW anjurkan supaya kita baca doa ni. Kita baca Allahumma astur awrati wa amin rawati wa khaffif lawati. Antara doa yang Nabi ajar kita, Allahumma astur awrati wa amin rawati wa khaffif lawati. Ada 3 benda yang Nabi sebut. Allahumma astur awrati, ustur, wahai Allah, tutuplah awrati, auratku, keaibanku. Kita doa Allah, wahai Allah, tutuplah keaibanku. Tutup bila? Dunia dan akhirat. Kalau contoh aib kita terbuka kat dunia, tak sedahsyat akhirat. Kalau aib kita Allah buka di akhirat, di mahsyar, bukan generasi yang zaman kita dia tahu. Sampai dalam Nabi Adam orang tahu, oh dia ni buat macam ni aja. Bukan zaman kita je, anak cucu kita pun tahu. Generasi lepas kita pun tahu. Allah Ta'ala buka aib di mahsyar. Jadi kita doa minta dengan Allah, Allahumma astur awrati, wahai Allah, tutup aib. Yang kedua, wa amin rawati, wa amin, bagilah keamanan terhadap ketakutan. Takut kan? Takut ni tahu, kita ada takut. Kita hidup kat dunia kita takut. Kita rasa kita bawa motor, kita takut. Bawa laju-laju kan? Kita bawa naik apa? Naik flight nak pergi Mekah, rasa takut naik flight. Kan? Saya nak balik kampung, rasa takut. Ada rasa takut kan? Nak pergi mana mesti sejak takkan rasa ada takut. Jadi kita minta dengan Allah, wa amin rawati, bagilah keamanan terhadap ketakutan. Yang lebih takut adalah bila nyawa kita nak dicabut. Oh, itu takut. Itu nama dia sakarat. Sakarat ni mabuk. Mabuk nak mati. Dan nak mati tu, oh Masya Allah. Kita boleh dengar cerita daripada ulama-ulama kita cerita kan. Takut nak mati. Macam mana takut nak mati? Tak tahulah apa kita nak fikir lagi dan itu tuan-tuan. Siapa nak selamatkan kita? Ulama kita berpesan, bagi tahu syaitan time itu dia akan datang. Dia akan menyerumpai mak ayah kita, menyerumpai orang yang kita sayang. Jadi time itu sebab kita kena doa, wa amin rawati, bagilah takut saya tu jadi tak takut, wahai Allah. Wa amin rawati, bila dunia dan akhirat. Time nak mati dalam kubur seorang-seorang kan? Oh, dalam kubur seorang-seorang, Masya Allah. Saya tengok, saya ada baca tu, kita punya perebutan badan. Dalam kita 1 sampai 3 hari kita akan gelembung. Bila kita meninggal, 1 sampai 3 hari badan kita gelembung. Dia gelembung masuk angin. Hari ke-4 sampai ke-8 dia mula keluar air. Jadi keluar air, bila keluar air, lalat yang datang, Allah Ta'ala jadikan lalat ni, dia letak telur dia. So dia tinggal. Saintis-saintis barat, dia nak tahu bila berapa lama mayat tu dah mati, dia ambil ulat tu, dia kira berapa panjang. Kalau panjang dia macam ni, dah panjang dah, dah tahu ni dah lama dah. Sebab ulat tu makan, dia tak ada MC. Dia makan sampai tak ada isi yang boleh dimakan. So, lalat yang datang bertelur tu ikut time dia. Datang berapa jam, lalat ni datang. So, bila telur dia akan menetas dalam tempoh tepat. Dia letak telur dia akan menetas tu dalam untuk masa yang tepat, berapa minit dia akan menetas telur dia. So, bila menetas telur dia, keluar anak dia makan, saintis dia ambil sampel ulat tu, so dia tahu berapa panjang. Ulat ni dah makan banyak ni. So agak-agak berapa pinggan dia makan. Kan berapa pinggan, berapa daging dah dia makan. Dia jadi besar ni, ikut kajian, oh ni dalam 5 hari ni. Dia boleh tahu. Saintis dia boleh tahu berapa lama tempoh atau mayat tu dah meninggal. Detektif kan, dia akan cek. So dia last sekali dalam 8 hari
dia ulat nak makan kita dalam 8 hari ke atas, memang berlaku lah. Dia keluar gas, kita akan keluar gas. Keluar gas, masuk bau busuk keluar gas. Ulat akan makan sampailah tak tinggal apa. Kita tak tinggal apa lah sekali. Tak adalah rupa kita yang kita pakai fair and lovely kan, follow me setiap hari kan, tak ada. So memang tulanglah kita, rupanya tinggal tulang. Bila kita tinggal tulang, rupanya tak ada apa-apa kita kan. Sekarang Allah Ta'ala bagi kita ada anak, kita ada cucu, saya kan ada anak, ada Allah Ta'ala bagi rumah. Rupanya bila kita jadi tulang, saya jadi tulang nanti, tak ada apa-apa. Saya tengok satu klip video, orang nak alihkan kubur. Alihkan kubur, dia buka satu kubur, buka, memang sampailah dekat dengan kayu, kita panggil kayu long kan, kayu tutup tu kan. Kayu tu pun dah rumput dah, buka. So memang jumpa kain kapan masih lagi ada. Tapi nak alihnya, macam mana dia orang buat, angkat ke tak? Dia gulung macam roti jaga, gulung bagi kat orang atas alihkan. Tas pun tak ada apa, tulang-tulang tu memang hancur terus, tak ada apa. Punya itulah kita punya pengakhiran. Adakah kat situ tu? Ada lagi tuan-tuan, kehidupan lepas tu, ada lagi. Rupanya saya lah bila tengok kan video tu, Masya Allah, inilah saya nanti, inilah saya nanti. Sorang-sorang tuan, sorang-sorang. Siapa nak bantu? Tak ada siapa nak bantu kan? Itu sebab kita doa dengan Allah yang kedua ni, wa amin rawati, wahai Allah bagilah saya ni aman daripada ketakutan. Takut kita duduk seorang-seorang dalam kubur kan, sampai kita tak ada apa-apa. Lepas tu satu lagi, yang ketiga Nabi kata, wa khaffif lawati, wahai Allah ringankanlah kesedihanku. Semua orang bila kita tak sedih, tak ada seorang daripada kita ni yang tak pernah rasa sedih. Semua orang mesti ada sedih. Saya ada sedih kan? Semua ada sedih. Sedih ayah meninggal, sedih mak meninggal, sedih anak sakit, sedih Rizal tak okey, sedih terlepas peluang. Semua ada sedih kan? Tapi yang paling sedih sekali bila kita tengok catatan amalan kita. Itu paling sedih. Sedih itu sedih kan? Dalam Quran Allah sebut lau tusawwa bihimul ardh. Orang kafir bila duduk depan pada mahsyar, dia dapat catatan amalan tangan kiri, dia orang terasa lau tusawwa bihimul ardh. Alangkah bagusnya kalau dulu kami diratakan macam tanah, tak jadi manusia. Tak jadi manusia. Rupanya yang ketiga ni Nabi suruh kita doa, wa khaffif lawati, wahai Allah ringankanlah kesedihan. Sedih yang paling sedih adalah sedih di akhirat. Sedih di akhirat sedih kat dunia macam-macam tuan-tuan. Ada balik rumah, tuan-tuan ambil satu kertas telefon, tulis benda sedih daripada kecil sampai besar kan. Duduk kat sekolah, tiba-tiba kawan datang tipai kepada kita kan. No, kita nak lawan, kita kecil, kita darjah satu, yang datang tipai tu darjah 6. Sedih tulis. Pergi sekolah, pancik basikal, sedih rasa kan. Macam-macam benda sedih kan yang kita ada. Dan yang paling sedih sekali, kita kena minta Allah Ta'ala ringankan sedih kita adalah bila kita nak jumpa, biar kita rasa gembira. Maksudnya biar wahai Allah bagilah saya rasa gembira. Paling penting bila kita jumpa, bila nyawa kita dah dicabut, itulah hari paling gembira bagi kita. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah nak meninggal, nak meninggal. Isteri dia nangis. Bilal kata, kenapa nangis? Dia kata, abang dah rasa macam ni, macam mana saya tak nangis? Kenapa macam tu saya tak sedih? Bilal bagi tahu macam ini adalah hari paling gembira bagi saya. Sebab saya dah tak sabar nak jumpa kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, lepas dia dah tak azan lagi, tak boleh azan. Bukan nak lama azan tu, bila sebut wa asyhadu anna Muhammad tu terus terduduk, tak ada nak sebut. Rindu sangat kepada Nabi. Lepas tu bila dia sedih sangat, dia pergi perang. Tapi dalam perang tak mati.
Kalau kira dia nak mati, dah mati perang. Tapi dia mati biasa, bukan mati perang. Berapa perang lepas tu dia pergi. Sampai ke Palestin dia pergi. Palestin, jauh kan. Sampai ke Palestin dia pergi. Tapi tak mati-mati, tapi dia mati biasa kan. Hari dia mati adalah hari paling gembira bagi dia. Itu sebab kita, bila nyawa kita nak cabut nanti, biarlah hari nyawa kita cabut, hari paling gembira bagi kita. Nak jumpa Allah Azza wa Jalla, nak jumpa Allah Azza wa Jalla. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata siapa yang gembira nak jumpa Allah, Allah Ta'ala gembira nak jumpa dia. Matilah siapa yang gembira nak jumpa Allah. Nak mati tu terasa ya Allah. Rindu nak jumpa Allah, rindu nak jumpa Allah kan. Allah Ta'ala akan lebih rindu lagi nak jumpa dia kan. Kita sampai Allah 60 tahun, 50 tahun tak pernah tengok Allah. Bila nak jumpa Allah, tanya kita mati itulah kita jumpa Allah Azza wa Jalla. Masuk akhirat kita kan. Itu sebab hari ini kita kena apa? Benihkan dalam jiwa saya lah, terutamanya jiwa kita semua, biar kita rasa gembira. Bila nak mati nanti gembira. Ya Allah, bagilah saya gembira jumpa Kau ya Allah. Terimalah saya ya Allah kan. Antara doa yang bagus, wahai Allah, bagilah saya, cabutlah nyawa saya dalam keadaan Kau rindu nak jumpa saya wahai Allah. Jangan matikan saya dalam keadaan Kau benci nak jumpa saya. Antara doa, antara ulama-ulama kita, ulama-ulama kita doa, wahai Allah, cabut nyawa saya dalam keadaan saya gembira, saya nak jumpa Kau wahai Allah. Jangan cabut nyawa saya dalam keadaan saya ni rasa macam Allah banyaknya dosa. Boleh insya-Allah. Mudah Allah terima. Ada lagi. Ada masa datang sana ni. Hanya apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya, mohon teguran daripada kalau ada salah silap. Ini WhatsApp saya kalau ada salah silap. Saya manusia bersegan, tak tahu apa baru nak belajar cakap tentang Tuhan kita, iaitu Allah Azza wa Jalla, Allah yang buat kita, Allah Ta'ala yang buat kita kan. Satu hari nanti kita akan dipanggil balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh nak terima kita insya-Allah. Kita nak sekalian berkuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana wa zalamna anfusana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak dosa kami ya Allah. Yang kami buat secara terang-terangan, ampunlah ya Allah. Ampun dosa yang kami buat secara sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampun dosa yang kami buat secara sengaja ya Allah. Ampun dosa yang kami buat secara tak sengaja ya Allah. Ampun dosa ayah kami, jiran-jiran kami, guru-guru kami, rakan-rakan kami, anak-anak kami, pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampun dosa semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.